Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat meneruskan pengajian kita sebagai memenuhi satu kewajipan kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuntut ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai warisan baginda sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Masih lagi kita membincangkan tajuk yang lepas, iaitu bab pada menyatakan sabar. Kita telah sebut dah kelebihan sabar dan juga beberapa tempat yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis tempat yang perlu kita sabar yang kita telah baca pada minggu-minggu yang sebelumnya ialah ketika berlaku sakit, ketika ditimpa sakit, maka kita perlu sabar. Begitu juga ketika kita ditimpa kematian orang yang tersayang, mati ayah kita, mati mak kita, mati anak kita, mati suami kita, mati isteri kita. Semua tu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diminta supaya bersabar. Supaya bersabar. Dan pada malam ni kita baca hadis yang ke-30 wa an Suhaibin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayat daripada Suhaib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun fi man kana qablakum. Cerita ni cerita seorang raja sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang raja selepas daripada Nabi Isa alaihi salam. Raja ni raja yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memerintah rakyat dia bukan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana lahu sahirun. Dan raja ni ada seorang tukang sihir. Ini kebiasaan kalau kita baca dalam sejarah. Raja-raja zaman dahulu kala, mereka ni ada tukang sihir. Tukang sihir ni salah satu daripada kekuatan seorang raja. Pada zaman dahulu ketika manusia tidak mengenali Islam. Begitulah keadaan raja-raja. Bahkan zaman sekarang pun ada raja-raja yang walaupun dia sudah Islam tapi masih lagi menggunakan tukang sihir. Sedangkan dalam Islamnya sihir ni termasuk satu larangan yang besar. Dosa besar, boleh membawa kepada kufur dengan sebab kita terlibat dengan sihir. Falamma kabira qala lil malik. Manakala tukang sihir ni tua dah,
dia tua dah, lama dah khidmat kepada raja tadi, dia pun menyampaikan hasrat kepada raja. Menyampaikan hasrat kepada raja, inni qad kabirtu. Tuanku, saya sekarang ni sudah pun tua. Fab'ath ilayya gulaman wa'allimhu as-sihra. Saya nak buat satu permohonannya supaya tuanku kena cari seorang budak yang cerdik, supaya aku boleh ajar dia ilmu sihir yang aku miliki sekarang. Takut kalau aku mati, tak ada siapa yang mewarisi ilmu sihir ni. Itu permohonan dia kepada raja, tukang sihir tadi. Fab'atha ilaihi ghulaman yu'allimuhu. Apabila dia minta lagu tu, lalu raja pun carilah seorang budak. Cari seorang budak. Tujuannya supaya diajar ilmu sihir tadi. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi. Setelah raja telah pilih seorang budak untuk belajar sihir, lalu raja buat rumah dia, kemudian ada rumah tukang sihir. Tempat tukang sihir. Budak tu kena berulang-alik. Daripada rumah dia pergi ke tempat tukang sihir tu, di sekolah lah, untuk nak belajar sihir tadi. Dan di tengah jalan, di antara rumah dia dengan sekolah yang tempat dia nak belajar ni, ada seorang rahib, padri, seorang padri. Manin rahib ni seorang yang berpegang kepada agama Nabi Isa AS. Ahli ibadat. Ahli ibadat dia ni. Kalau kita sekarang agak lebay, dia ni seorang yang lebay, ahli ibadat. Banyak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqa'ada ilaihi. Apabila dia pergi sekolah, dia tengok di tengah jalan ni ada pondok, kita kata. Ada pondok yang mana ada orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia pun singgah. Dia singgah, dia duduk situ. Dia berasa berkenan untuk duduk di situ. Wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Apabila duduk situ, dia bercakap. Rahib pun bagi nasihat kepada dia, bagi nasihat agama, bercakap tentang agama kepada budak tadi. Sehingga budak tadi berasa kagum dengan kata-kata rahib tadi. Kata-kata pendeta tadi. Padri tadi. Wa kana idza ata as-sahira marra bir-rahibi wa qa'ada ilaihi. Begitulah setiap hari apabila dia nak pergi ke sekolah dia, tempat tukang sihir tadi, dia lalu kok jalan, dia akan singgah. Dia akan singgah tempat padri tadi, tempat rahib tadi, dan dia belajar dengan rahib. Dia menuntut ilmu dengan rahib tadi. Jadi kira-kiranya dia ni ada dua orang guru. Yang pertama, tukang sihir, guru yang mengajar ilmu salat. Yang keduanya, padri, guru yang mengajar agama, ilmu agama yang benar. Fa idza atas-sahira darabahu. Apabila sudah dia belajar dengan rahib tadi, dia mari ke sekolah dia. Mari ke sekolah, tukang sihir kata, kenapa kamu ni lewat mari ni? Lalu dia pukul budak tadi. Budak tadi kena hukum, kena pukul. Fashaka dzalika ila rahibi, lalu dia mengadu kepada rahib tadi, kepada padri tadi. Faqala idza khashita as-sahira faqul hasabani ahli. Ginilah, aku nak bagi satu jalan keluar kepada kamunya. Apabila kamu
datang kepada tukang sihir tadi. Dia tanya, kenapa kamu lewat mari ni? Mu beritahu kepada dia banyak kerja di rumah. Beritahu. Satu alasan. Kerana apa? Kerana nak pergi belajar ni ilmu salah. Kita nak pergi ngaji ni tempat ilmu salah. Maka kita boleh berbohong. Dia ajar walaupun berbohong, tapi kerana tempat ilmu salah. Wa idza khashita ahlaka, dan apabila kamu balik ke rumah kamu, makmum pun tanya juga. Keluarga kamu tanya, kenapa lewat balik ni? Alah balik pun dia singgah belajar juga. Faqul habasani as-sahir. Beritahu ke dia banyak kerja di sekolah. Lewat. Tukang sihir telah halang aku daripada balik awal. Banyak kerja di sekolah. Fabainama huwa ala dhalika. Dalam keadaan begitulah dia hari-harinya. Allah pergi, siapa tengah jalan tempat rahib tadi, dia duduk situ. Dia belajar dengan rahib tadi. Baru dia pergi ke sekolah dia. Allah balik, dia ada balik mari, dia duduk tempat rahib tadi. Dia belajar dengan rahib tadi. Dia balik ke rumah dia. Begitu setiap hari. Idh ata ala dabbatin azimatin. Tiba-tiba datang seekor binatang yang besar. Sebahagian ulama sebutnya singa. Setengah kata beruang pun ada. Setengah kata ulama kata singa. Binatang yang besar tadi. Qad habasatin nas. Singa tadi telah menghalang orang kerana duduk tengah jalan. Orang nak lalu tak boleh. Tidak boleh lalu ikut jalan tadi. Semua orang riuh belakang. Nak buat macam mana ni? Kita nak lalu, nak guna jalan ni, tak boleh. Kerana ada singa di tengah jalan. Faqala al-yawmu a'lamu as-sahiru afdalu amir rahibu afdal. Lalu budak ni pun, budak yang dia hari-hari mari belajar dengan rahib tadi dan juga pergi belajar dengan tukang sihir. Dia kata hari ni aku nak uji ilmu aku. Ilmu yang aku belajar dengan rahib, setara mana ilmu? Aku nak uji. Ilmu tukang sihir yang lebih afdal, yang lebih baik, ataupun ilmu rahib ni yang lebih baik. Dia kata aku nak uji. Fa akhadha hajaran, lalu dia pun ambil batu. Ambil sebutir anak batu, faqala, lalu dia pun berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma in kana amru rahibi ahabba ilaika min amri sahir. Dia berdoa kepada Allah, minta supaya Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada dia. Perlihatkan kepada dia. Ya Allah, sekiranya ilmu rahib itu lebih dikasihi kepada kamu daripada ilmu tukang sihir. Faqtul hadhihi dabbata, bunuhlah singa ni. Hatta yamdiyan nas, sehingga orang boleh lalu semula. Ini doa dia. Doa budak ni. Kerana dia nak uji ilmu dia tadi. Faramaha faqatalaha wa madan nas. Lalu dia selepas pada dia berdoa, dia pun lontar batu tadi. Lontar batu tadi, kena binatang tadi lalu mati. Mati binatang tadi, orang ramai pun pakak lalu. Boleh lalu seperti biasa. Fa'atar rahiba fa akhbarahu. Dia pun sukalah. Suka sangat. Kerana apa? Kerana ilmu rahib ni adalah lebih afdal. Ilmu rahib yang lebih betul. Allah Subhanahu wa taala telah tunjuk sendiri kepada dia ni. Dia pun mari jumpa dengan rahib tadi, beritahu apa yang telah berlaku. Faqala lahu rahibu, lalu rahib pun pesan kepada dia. Padri tadi pesan kepada dia, ai bunayya antal yawma afdalu minni. Dia sebut awal, anak, dia sebut
hari ni kamu lebih hebat daripada aku. Lebih afdal daripada aku lagi. Ilmumu ni lebih hebat daripada ilmu aku lagi. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah tunjuk satu kehebatan kepada kamu. Qad balagha min amrika ma ara. Aku telah tengok kehebatan ilmumu. Sebagaimana memberitahu wa innaka satubtala. Cuma aku nak pesan satu perkara. Apabila seorang tu ilmu dia tinggi, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana ilmu akan bermanfaat apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar ilmu saja, kita tidak beramal dengan ilmu, tidak ada ujian. Tapi apabila kita belajar ilmu, kita berusaha untuk beramal dengan ilmu tadi, datang ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita boleh tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di Mekah macam mana dengan sebab mereka ni belajar Islam, nak beramal dengan Islam, lalu Tuhan uji. Begitulah ujian ni akan mengena kepada setiap orang. Setiap orang, semua sekali. Allah Subhanahu wa taala uji mengikut tahap ilmu dia dan mengikut tahap keimanan dia. Ujian yang Allah Subhanahu wa taala uji. Fa ini betulita. Dia pesan sekiranya kamu diuji. Dengan sebab iman kamu ni yang begitu kuat dah, fala tadulla alayya, kamu jangan tunjuk kepada aku. Kalau ditanya siapa dia yang ajar ilmu ni, mu jangan kata aku. Mu jangan kata aku. Wa kana al-ghulamu yubri'ul akmah wal abrasa. Selepas daripada tu lebih terkenal lagi budak. Allah Subhanahu wa taala memberi beberapa kehebatan kepada dia. Karamah, yang disebut sebagai karamah. Jadi budak ni dikira sebagai seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Yang dizahirkan pada tangannya karamah. Gabriel karamah dianya yubri'ul akmaha. Dia boleh menyembuhkan penyakit buta. Buta lagu mana? Buta asal lagi. Bukan buta baru, buta dah. Dia beranak tu buta dah. Dia boleh menyembuhkan penyakit. Dia boleh menyembuhkan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu daripada karamah yang Tuhan beri kepada dia. Wal abrasa, dan penyakit sopok. Wa yudawin nasa min sairil adwa, dan dia boleh berubah macam-macam penyakit. Dia boleh berubah. Jadi berubah ni salah satu daripada jalan dakwah. Sebagaimana budak ni dia gunakan kehebatan yang Allah Subhanahu wa taala, kelebihan yang Tuhan beri kepada dia ni, dia boleh berubah, dia berubah. Di samping dia berubah, dia berdakwah. Dia berdakwah. Dia beritahu ilmu yang dia belajar selama ni. Dia beritahu. Fasami'a jalisun lil maliki. Setelah dia masyhur dah di negeri dia ni seorang yang boleh mengubah orang sehingga sembuh penyakit pelik-pelik semua sembuh belaka. Lalu seorang orang kane raja. Orang kane raja ni dengar. Kana qad amiya, dia hanya buta. Fa atahu bihadaya katsiratin. Lalu dia mari jumpa dengan budak ni bawa hadiah yang begitu banyak. Fa qala ma hahuna laka ajma' in anta syafaitan. Dia sebut, dia kata semua hak ada ni, banyak-banyak ni, aku kamu belaka kalau mu boleh menyembuhkan penyakit buta aku. Jadi oleh kerana dia tak erti agama, dia berasa budak ni yang boleh menyembuh. Lalu budak ni sebut faqala inni la ashfi ahadan. Dia sebut salah tu. Sebenarnya aku ni tidak boleh menyembuhkan mana-mana orang pun. Aku tidak ada kuasa. Inilah yang disebut sebagai dakwah. Dia beritahu bahawasanya
Dia ni bukan yang menyembuh. Innama yashfillahu ta'ala. Yang menyembuhkan penyakit ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menyembuhkan. Fa in amanta billah. Kalau mu beriman kepada Allah, dia dakwah. Sebab itulah kita hendaklah berdakwah, kita boleh guna bermacam-macam cara. Boleh guna bermacam-macam cara untuk tarik orang kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara mengajar kita berdakwah. Dengan cara ekonomi, kita berdakwah juga. Dengan cara berubah. Orang sakit kita mari berubah, kita boleh berdakwah. Di samping kita berubah, kita menyampaikan agama. Menyampaikan agama sebagaimana budak ni menyampaikan agama. Dia sebut kepada orang kanda raja tu, dia sebut kalau sekiranya kamu beriman kepada Allah, da'autullaha fashafaka. Aku boleh doa kepada Allah. Syaratnya kamu beriman kepada Allah. Syaratnya. Aku akan doa kepada Allah dan Allah akan sembuh penyakit kamu. Fa'amana billahi ta'ala fashafahu Allah ta'ala. Apabila budak ni sebut macam tu, dia pun terus beriman. Dia terus beriman, lalu budak tu pun berdoa kepada Allah, Allah terus memberi kesembuhan kepada dia. Dia buta, pada masa tu juga dia boleh tengok, mata dia boleh melihat semula. Boleh tengok, nampak. Fa'atal malika. Esok kan dia pun pergi ke istana. Pergi ke istana, fajalasa ilaihi kama kana yajlisu. Dia pun pergi menghadap raja. Sebagaimana dia, kebiasaan dia, pergi menghadap raja. Faqala lahul malik. Jadi raja ni terkejut tengok. Macam mana kamu boleh lihat dah? Dulu kamu buta. Sekarang ni hilang dah buta kamu. Raja tengok tu, raja terkejut tengok. Lalu raja tanya, man radda alaika basaraka? Raja tanya, siapa dia yang telah mengembalikan kepada kamu semula penglihatan kamu? Raja tanya dia. Qala Rabbi. Dia pun jawab dengan penuh keimanan. Dengan penuh mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jawab, Rabbi, Tuhanku. Tuhan yang menjadikan aku. Tuhan yang peru aku. Ya. Qala walaka rabbun ghairi. Raja pun tanya lagi. Mu ada Tuhan lain kau selain daripada aku? Kerana rakyat jelata di negeri itu menyembah raja. Raja tu disembah sebagai Tuhan. Sebagaimana Firaun, raja-raja zaman dulu ni. Sehingga mereka ni dipuja sampai jadi Tuhan. Sebab tu raja-raja ke pemimpin ni, kita tidak boleh puja mereka. Gapo dia buat tu kita puja belaka. Semua sekali betul belaka kerana sampai satu tahap dia akan mengaku jadi Tuhan. Sebagaimana Firaun, sebagaimana raja-raja dahulu, dengan sebab dia puja sangat. Semua apa yang dia buat tu betul belaka. Qala Rabbi wa rabbuka Allah. Jawab orang kanan dia, raja dia sebut, Tuhan aku dan Tuhan kamu tu Allah, bukan yang lain. Bukan kamu yang Tuhan, tidak. Kamu ni makhluk. Tuhan sebenarnya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang telah terima akidah tauhid. Akidah tauhid. Dan berdiri teguh. Walaupun di hadapan raja yang zalim, yang sudah pasti akan dikenakan berbagai tindakan. Tapi dia berani menyatakan kebenaran di hadapan raja. Nabi kita Muhammad SAW pun juga sebut. Banyak dalam hadis Nabi. Nabi sebut, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jahil. Jihad yang paling besar, yang paling afdalnya kita berkata benar di hadapan pemerintah yang zalim.
Dalam hadis lain Nabi sebut Sayyidus Syuhada Hamzah. Penghulu kepada sekalian para syuhada ni Hamzah, pak saudara Nabi. Dan juga satu orang lagi yang bangun berhadapan dengan pemerintah yang zalim dan dia berkata, dia suruh dia dan dia larang dia. Lalu dia dibunuh. Ini orang yang bangun sehingga dia berani berkata benar di hadapan raja yang zalim, pemerintah yang zalim ni, dia ni termasuk orang yang mati syahid. Termasuk orang yang mati syahid sekiranya dia ni dibunuh. Besar. Fa'aqadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla alaihi al-ghulam. Apabila dia jawab lagu tu, raja marah. Raja begitu marah saat ni, perintah serta-merta supaya tahan. Tahan dan masukkan ke dalam penjara dan juga diazab. Diseksa. Dia diseksa hatta dalla 'ala al-ghulam. Apabila dikenakan soal siasat ni. Siapa dia yang ajar mu ambil mana ni? Aku hantarmu supaya pergi belajar sihir. Tiba-tiba lagu lain yang kamu bawa. Mu belajar mana ni? Ilmu ni. Ini cara pemerintah yang zalim. Di dalam nak menyekat kebenaran, dia akan menggunakan segala kuasa, kekerasan untuk menyekat kebenaran. Soal siasat, kamu pergi belajar ilmu mana ni? Sehingga kamu ni berani berkata macam ni. Faji'a bil ghulam faqala lahu al-malik. Apabila orang kandil raja tadi ditangkap, diseksa, dia pun tanya siapa dia yang ajar mu lagu ni. Dia sebut budak. Budak tu yang ajar dia. Sehingga budak tadi dipanggil mari menghadap. Sehingga dipanggil mari menghadap budak tadi. Faqala lahul malik. Lalu raja pun tanya. Raja tanya, "Ai bunayya qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmah wal abras." Hari ni aku berasa bangga lah. Better berasa bangga dengan kamunya. Kerana sihir kamu ni sudah sampai ke tahap boleh menyembuh orang buta, orang penyakit kusta. Semua kamu penyakit baras, penyakit kusta semua sekali ni kamu boleh berubah. Wa taf'al dan macam-macam lagi penyakit kamu boleh berubah. Faqala inni la ashfi ahad. Lalu budak tu menyatakan kebenaran di hadapan raja. Menyatakan kebenaran. La inni la ashfi ahad. Aku tidak boleh menyembuhkan seorang. Aku tak ada kuasa untuk menyembuhkan seorang pun. Innama yashfillahu ta'ala. Ia boleh menyembuhkan semua ni Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menyatakan kebenaran. Ini di antara cerita yang disebut oleh Nabi, cerita yang terdahulu. Termasuklah cerita yang disebut oleh Nabi SAW juga. Yang disebut dalam Al-Quran, cerita Ashabul Kahfi. Termasuk cerita yang disebut dalam Al-Quran, cerita Ashabul Kahfi. Yang mana mereka berhadapan dengan pemerintah yang zalim, raja yang zalim, raja yang mengaku jadi Tuhan juga. Akhir sekali dia bangun menentang. Menentang dan lari daripada negeri itu, menyelamatkan diri, pergi tidur di satu gua. Allah Subhanahu Wa Taala tidurkan mereka selama 300 tahun. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu. Lalu dia pun tangkap budak tadi dan perintahkan supaya seksa budak.
Seksa budak tadi. Hatta dalla ala rahibi. Tanya soal siasat mungkin ngaji mana ni. Ni bukan mengaji dengan tukar sihir tu. Mungkin ngaji lain ni. Ilmu mu ni mu ambil tempat lain ni. Sehinggalah dia pun beritahu. Dia kata, memang tok guru aku ni rahib. Pendeta, padri. Ya, mengajar kepada aku ilmu. Faji abir rahib. Lalu diperintahkan supaya tangkap rahib tadi. Tangkap rahib tadi. Faqila lahu irji' an dinika. Lalu dia tangkap rahib. Ada kata jumpa dah dah. Tok guru asal. Lalu dia telah ugut. Dia telah paksa supaya kembali kepada agama asal kamu. Dia agama asal kan sembuh raja tadilah. Fa'aba. Rahib kata tak boleh. Enggak, tak sih. Tak sih. Tidak mahu kembali kepada agama menyembah raja. Kerana dia asal lagi agama Nabi Isa AS. Ketika tu agama Nabi Isa ni adalah ajaran yang benar. Pada ketika tu. Sebab itulah kita tengok dalam sejarah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sendiri berhadapan dengan pemerintah-pemerintah yang zalim sehingga mereka ni diancam bunuh. Kalau kita tengok dalam sejarah di antaranya Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Nama seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Ketika pada zaman Sayyidina Umar atas dia sebagai panglima perang, pergi perang lawan Rom. Perang lawan kerajaan Rom. Perang kalah Islam. Dan ramai dia sendiri dan ramai orang Islam ni, tentera Islam telah ditangkap, telah ditawan. Setelah dia ditawan, lalu raja ni nak pujuk dia supaya masuk Kristian, tinggal Islam. Panggil dia. Ya. Macam mana kalau sekiranya kamu masuk Kristian, aku akan tawar kepada kamu. Macam-macam lah. Sehingga dia nak tawar kerajaan dia. Tak sih. Dia tak mahu terima. Ya. Jadi apabila dia tengok tak mahu, tidak makan dengan pujuk ni, lalu dia ancam. Kalau sekiranya kamu tak sih tinggal agamamu juga, aku akan bunuh kamu. Dia panggil pemanah supaya panah biar jangan kena dekat dengan, biar kena dekat dengan anggota dia. Lalu dipanah supaya dia berasa takut. Apabila hal ditanya, kamu nak masuk agama Kristian ke tidak? Dia tidak mahu juga. Sehinggalah raja tu ambil kawah besar. Dan juga panahkan minyak. Minyak panah sampai gelegak. Dia panggil sorat 2-3 orang Islam, dia campur dalam kawah. Dia campur dalam kawah sehingga mati. Campur tu tak tinggal tulang saja. Lalu disebut kepada dia macam mana? Kamu nak masuk Kristian ke tak? Ya. Akhir sekali dia menangis. Dia menangis. Kerana raja kata, kalau sekiranya mutasi masuk Kristian, aku akan campur dalam kawah. Dia menangis. Raja pun rasa, dia kata boleh ni. Kerana tengok dia menangis ni. Lalu pun dia tanya macam mana? Kenapa kamu menangis? Dia kata, aku menangis ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada aku satu nyawa. Kalau sekiranya, alangkah baiknya kalau sekiranya Tuhan beri nyawa sebanyak mana bulu roma aku di tubuh badanku. Tuhan beri nyawa kepada tu, setiap kali kamu lepas dalam kawah ni, aku boleh hidup balik. Kamu lepas balik, aku hidup balik. Kamu lepas lagi. Kerana aku mati pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila raja dengar macam tu, raja kata bukan dia ni manusia ke berapa ni. Ya.
Akhir sekali raja bagi tawaran kepada dia. Macam mana kalau sekiranya aku lepas kamu? Syaratnya kamu kucuk dahi aku. Dia pun tanya aku seorang ke ataupun sekali dengan sahabat-sahabat aku. Dia kata sekali dengan sahabat-sahabatmu semua sekali. Aku akan lepas kalau mengkucuk kepala aku. Lalu dia pun kucuk kepala raja tadi. Dilepas semua sekali. Lalu dia balik berjumpa dengan Sayyidina Umar. Cerita kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun sebut, lebih berhak kita ni kucuk kepada Abdullah bin Hudhafah As-Sahmi yang telah melepaskan semua orang Islam daripada tawanan raja Rom. Ini salah satu daripada pengorban ni. Berhadapan dengan raja yang zalim, raja yang kufur. Jadi hal ini termasuk dalam setiap masa. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa. Ujian di dalam kita nak membawa agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ujian. Apabila dia enggan tinggal agama tadi, fada'a bil minsyar. Lalu diarahkan supaya bawa gergaji. Bawa gergaji fa wudi'al minsyaru fi mafriqi ra'sihi. Lalu dia letak gergaji tadi di tengah-tengah kepalanya, fashaqqahu hatta waqa'a shiqqah. Lalu digaji sehingga terbelah dua. Lalu digaji sehingga terbelah dua. Ya. Sebab itulah ketika para sahabat Nabi pergi mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana diazab oleh kaum musyrikin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat Quran Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka hanyalah dia sebut aku telah beriman kepada Allah setakat itu sahaja, sedangkan mereka belum lagi diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sesungguhnya kami telah uji orang-orang yang sebelum mereka. Di antaranya disebut dalam hadisnya, termasuk hadis ni, ujian kerana agama ni diletak gergaji di atas kepala sehingga digergaji sehingga terbelah dua. Itu ujian besar. Ujian ni dihadapi dengan penuh sabar. Sebagaimana rahib ni walaupun digergaji sehingga terbelah dua, dia tetap sabar, tidak meninggalkan agama. Tidak meninggalkan agama. Fashaqqahu hatta waqa'a shiqqah. Digergaji sehingga terbelah dua. Summa ji'a bi jalisil maliki faqila lahu irji' an dinika. Kemudian dibawa pula orang kanan raja tadi, yang sembuh penyakit buta tadi, dibawa mari faqila lahu. Lalu raja sebut kepada dia, irji' an dinika. Ancam dia. Mu nak tinggal agama mu ke tak? Kamu nak tinggal agama kamu ke tidak? Fa'aba. Lalu dia enggan. Dia sebut asal. Tak mahu. Aku rela mati di atas agama. Aku rela mati di atas agama. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Fawudi'al minsyaru fi mafriqi ra'sihi. Lalu diletak gergaji juga di atas kepalanya, fashaqqahu bihi hatta waqa'a shiqqah. Lalu digergaji sehingga terbelah dua. Dibunuh dengan cara gaji. Thumma ji'a bil ghulam. Kemudian dibawa datang pula dengan budak tadi. Faqila lahu. Lalu disebut kepada dia, irji' an dinika. Diberi tawaran, kalau sekiranya kamu balik kepada agamamu semula, muslimah. Diberi tawaran. Fa'aba. Tapi dia menolak tawaran tadi. Menolak tawaran tadi. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabi. Apabila dia tolak, lalu raja tadi telah mengarahkan satu kumpulan tentera dia lah. Satu kumpulan tentera dia.
faqala idhabu bihi ila jabalin kadha wa kadha. Raja kata, kamu bawa budak ni ke bukit begian-begian, fas'adu bihil jabala, bawa naik atas bukit. Fa idza balagtum dhirwatahu, apabila kamu sampai di puncak bukit, bagi tawaran kepada dia. Bagi tawaran. Fa in raja'a an dinihi, kalau dia setuju, terima tawaran. Tawarannya balik semula kepada agama asam. Itu je tawaran. Wa illa fatrahu, kalau dia tolak tawaran tadi, kamu humban dia, lempar dia ke bawah. Bunuh dengan cara campur daripada atas bukit. Fadhahabu bihi fasa'idu bihil jabal. Apabila itu titah raja, lalu dibawa. Tentera tadi telah bawa naik budak tadi, dan dia telah bawa ke atas bukit. Siapa di atas bukit, dia buat sebagaimana raja suruh tadilah. Dan dia pun nak campur ke bawah. Nak campur ke bawah. Faqala Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Lalu budak tadi berdoa. Ni doa ni kita boleh belajar daripada doa ni. Dan kita boleh beramal dengan doa ni. Ketika kita dalam dizalimi. Ketika kita dizalimi, maka kita bacalah doa ni. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, bertindaklah ataupun selamatkanlah aku ni daripada mereka dengan apa cara yang kamu mahu. Selamatlah aku daripada mereka ni dengan apa cara yang kamu mahu. Kita berdoa kepada Allah. Budak tu berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita di antara senjata kita yang terbesar ialah doa. Kita orang mukmin, senjata yang terbesar. Bukan kata senapan, bukan kata senjata lain, tidak. Senjata tu pun perlu juga. Tapi yang terbesar sekali ialah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita berada dalam kesusahan, maka kita doa. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Farajafa bihimul jabalu fasaqatu. Apabila mereka berdoa, apabila budak tu berdoa, lalu bergoncanglah bukit. Bergoncang bukit tadi, semua jatuh belakang. Tentera tadi jatuh berkelibangan, jatuh ke bawah, mati semua sekali. Wajaa yamshi ilal maliki. Selepas tu budak tu balik semula jumpa dengan raja. Balik berjumpa dengan raja, faqala lahul maliku. Apabila siapa di istana, terkejut raja. Terkejut raja, dia balik. Macam mana dia boleh balik ni? Sedangkan arahan supaya bunuh dia. Lalu raja pun tanya, ma fa'ala ashabuka? Mana tentera bawamu? Dia buat lagu mana kamu? Dia buat dengan mana kepada kamu? Faqala kafanihimullahu ta'ala. Budak tu jawab, Allah telah menyelamatkan aku dengan memusnahkan mereka. Allah telah menyelamatkan aku dengan memusnahkan mereka. Fadafa'ahu ila nafari min ashab. Raja tu marah. Marah kerana dia ada kuasa, dia berasa dia boleh bertindak. Dia bertindak. Dia bertindak. Lalu dia pun panggil satu kumpulan tentera yang lain. Panggil, faqala, dan dia arahkan. Idhabu bihi fahmiluhu fi qurqurin. Bawa budak ni, letak dia dalam satu kapal. Satu buk perahu besar. Wa tawassatu bihil bahra. Kamu pergi tengah laut. Pergi tengah laut, fa in raja'an dinihi wa illa faqdhifu. Bagi tawaran kepada dia. Dia nak tinggal ada agama dia. Kalau dia tinggal, dia selamat. Kalau tidak, kalau dia tolak tawaran itu, campurkanlah dia ke dalam laut. Fadhahabu bihi, lalu tentera tu pun
sahut seruan tadi, titah raja tadi bawa budak tadi. Siapa tengah laut, dia pun bagi tawaran kepada budak tadi. Budak tadi tolak. Tolak tawaran tadi. Lalu dia nak campur budak tu dalam laut. Lalu budak tu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana doa tadi, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Dia berdoa lagi, ya Allah, selamatkanlah aku ni dan musnahkanlah mereka dengan cara apa yang kamu mahu. Fankafa'at bihi musafinatu faghariqu. Lalu terbaliklah kapal tadi tenggelam di tengah laut, semua mati belaka. Wajah ayamshi ilal maliki. Lalu dia pun balik naik perahu, kena balik semula pergi jumpa raja. Setengah ulama sebutnya dia balik lagu mana tu, Allah Subhanahu Wa Taala buat satu jalan yang dia boleh jalan balik daripada laut. Ini satu karamah. Ya, dia boleh berjalan balik. Faqala lahul malik. Lalu raja pun tanya dia. Apabila siapa di istana dia balik jumpa dengan raja, terkejut raja tengok dia balik pula. Raja pun tanya, di mana tentera hak bawa mu dan dia buat apa kepada kamu? Faqala kafanihimullahu ta'ala. Dia jawab, dia kata, Allah telah menyelamatkan aku dan memusnahkan mereka. Tuhan telah menyelamatkan aku dan juga memusnahkan mereka. Faqala lil malik. Lalu budak tu pun sebut kepada raja. Raja pun jadi pening. Macam mana nak buat, nak bunuh tak cakap habis cara dah. Tak nak buat dah. Bahkan tentera tu ya hilang. Lalu dia pun sendiri bagi caranya kepada raja. Dia sebut tu aku, ama nak sebut. Saya nak sebut ni, innaka lasta biqatil. Dia sebut tu aku tidak mampu untuk nak bunuh saya. Tuhan aku tidak boleh bunuh saya. Hatta taf'ala ma amuruka bihi. Kalau Tuhan aku nak bunuh juga, Tuhan aku kena buat sebagaimana hak hamba royak. Yang saya royak kepada Tuhan aku ni, Tuhan aku buat. Baru boleh bunuh saya. Faqala ma huwa. Raja tadi pun tanya, apa dia? Ya? Apa dia? Qala tajma'un nasa fi sa'idin wahid. Dia kata cara dia nya, Tuhan aku kena himpun rakyat seluruh negeri ni di satu tanah lapang. Di satu tanah lapang, wa taslubuni ala jid'in. Kemudian Tuhan aku kena salibkan saya di satu batang besar. Batang tamar ke, salib supaya orang tengok belakang depan orang. Thumma khudh sahman min kinanati. Kemudian Tuhan aku kena ambil anak panah daripada bekas saya. Bekas saya ni, summa dha'is sahma fi kabidil qausi. Kemudian Tuhan aku kena letak anak panah di busur. Di busur tadi, di busur tanah tu. Summa qala. Kemudian Tuhan aku kena baca Bismillahirrabbilghulam. Sebut Bismillahirrabbilghulam. Dengan nama Allah, Tuhan budak ni. Thumma ramahu. Kemudian Tuhan aku panah saya. Panah saya. Fawaqa'a as-sahmu fi sudghihi. Apabila dia panah mana? Di kepala dia. Sudgh ni tepat saipin ni, atas pada mata sikit. Di sebelah kepala tu, dekat atas pada telinga tu. Kena situ. Panah di situ. Fawada'a yadahu fi sudghihi famata. Jadi raja tadi apabila dia ajar lagu tu, maka raja pun buat. Raja sebut Bismillahirrabbilghulam.
Sebut derah-derah, gajah pun panah, kena di kepala dia, lalu dia pun mati. Dia mati. Faqala an-nas, lalu rakyat yang ramai-ramai yang di tanah lapang tadi, amanna bi rabbil ghulam. Kami semua ni telah beriman dengan Tuhan budak. Tadi raja tadi sudah jadi susah hati dengan sebab 2-3 orang yang telah memeluk agama, tinggal agama dia, ikut agama lain. Dia susah hati, lalu dia buat berbagai-bagai tindakan. Sekarang ni semua rakyat dia masuk Islam belaka. Semua rakyat dia ni masuk Islam belaka. Semua sekali. Jadi dia tak boleh nak buat apa dah. Sebab itulah dalam cerita ni nya, iaitu cerita sabar di jalan dakwah. Sabar di jalan dakwah, sekalipun kita mengorbankan nyawa kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Budak ni walaupun dia mati seorang, tapi beribu-ribu orang lain telah terima agama Allah Subhanahu wa taala. Fa utiyal maliku faqila lahu ara'aita ma kunta tahdharu qad wallahi nazala bika hadruka. Apabila orang pakat beriman ni, lalu raja pun mari, dibawa datang mari raja. Lalu orang pun mengadu kepada raja, sebagaimana tuanku ni bimbang selama kening ni orang tinggal agama ni, ikut agama baru ni yang dibawa oleh budak ni, tuanku telah buat berbagai-bagai tindakan dah. Tapi semua ni kau teruk lagi. Kau ramah orang ni, bertambah ramah. Orang telah meninggalkan agama lama dan juga terima agama budak. Qad amana an-nas. Semua orang pakat, rakyat ni pakat semua sekali beriman belaka kepada Tuhan budak, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amara bil ukhdud bi afwahis sikat. Lalu raja ni perintah supaya gali parit. Gali parit di setiap jalan. Mulut jalan. Di setiap laluan ni semua gali parit belaka. Gali parit. Fa khuddat wa udrima fiha an-niran. Lalu diletak kayu api banyak, dinyalakan api. Maruk api besar. Ya. Wa qala man lam yarji' an dinihi fa aqhimuhu fiha. Raja ni lagi bimbang kerana sekarang ni rakyat semua pakat tinggal agama belaka. Satu arus perdana terima Islam. Lalu raja pun bagi amaran kepada rakyat semua sekali, sebut siapa-siapa yang degil untuk tidak meninggalkan agama budak ni, tidak kembali kepada agama asal, aku akan humbar ke dalam api semua sekali. Aku akan humbar ke dalam api semua sekali. Au qila lahu iqtahi, ataupun aku akan perintah supaya dia terjun dalam api. Terjun dalam api. Fa fa'alu hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun. Tapi walaupun raja sebut macam tu, semua rakyat ni kekal dengan Islam. Teguh dengan Islam. Sedangkan dianya tengok budak tu je, dia terima Islam, dia teguh. Dia sanggup masuk ke dalam api. Lepas seorang, dihumbar ke dalam api, sehinggalah sampai giliran seorang wanita. Seorang wanita yang dia ni ada bayi. Ada anak kecil lagi. Ada bayi. Lalu apabila disuruh supaya terjun dalam api, dia berasa teragak-agak. Kerana kasihan kepada anak dia. Kasihan kepada anak dia. Tak datang hati untuk nak terjun sekali dengan anak dia dalam api tadi.
Fataqa'asat an taqa'a fiha. Lalu dia teragak-agak untuk nak terjun dalam api tadi. Faqala lahal ghulam. Lalu anak dia yang kecil tadi sebut kepada mak dia. Ini salah satu daripada karamah budak yang boleh bercakap dalam dunia ni. Dalam buaya lagi. Kita kata budak yang kecil yang boleh bercakap, termasuklah budak ni. Nabi Isa, budak ni. Ia disebut dalam hadis Nabi SAW. Lalu budak ni sebut kepada mak dia, ya ummah isbiri. Budak ni sebut kepada mak dia, mak, sabarlah. Sabarlah, fa innaki 'alal haqqi, kerana kamu berada di atas kebenaran. Teguh. Teguh di atas agama. Walaupun kamu terpaksa kena terjun dalam api. Ini sabar. Sabar ni siapa kau tahap kita mengorbankan nyawa kita untuk agama, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ni yang disebut sebagai sabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah jalan dakwah untuk mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca cerita yang sangat panjang, cerita yang mana direkod di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sudah lama dah berlaku. Sudah lama dah berlaku, kerana dia ni adalah satu panduan yang Allah Subhanahu wa taala nak, lalu Allah Subhanahu wa taala cerita balik kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan budak ni nya pada zaman Sayyidina Umar, kubur dia tu keluar apabila keluar dan jumpa di Najran, di Arab Saudi, di Najran nama tempat. Tubik ketika mana budak ni anak panah tu masih tertikam di kepala dia dan darah masih mengalir lagi. Darah masih basah lagi. Sedangkan berapa ribu tahun dah jaraknya zaman Sayyidina Umar. Dikeluarkan, jumpa, kena keluar, kubur dia tu terkeluar. Sebagaimana disebut oleh para ulama. Semua tu adalah karamah yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang yang betul-betul istiqamah, teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sabar dengan berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bagi karamah sebagaimana budak ni. Karamah Tuhan bagi kepada dianya, dia boleh berubah bermacam-macam jenis. Karamah yang keduanya, Tuhan terima doa dia. Dia berdoa, Tuhan terima selalu. Karamah yang ketiganya, jasad dia kekal, tidak dimakan oleh bumi sehingga ke hari ni. Kalau kita kata zaman Sayyidina Umar tu jumpa masih lagi, kita kata panah-panah lagi. Tubuh dia tu disebut. Jadi itulah cerita untuk kita nak bawa pada malam ni nya. InsyaAllah kita akan dapat banyak mutiara-mutiara dan juga pedoman kepada kita untuk kita bawa dalam kehidupan kita, untuk kita beramal dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.